Assalamualaikum semua, salam ceria cemerlang dan selamat malam saya ucapkan buat semua yang hadir untuk malam ini. So topiknya untuk malam ini adalah ahlan wa sahlan ya Ramadan. So dari situ saya rasa ramai yang boleh faham apa maksud dia. So untuk malam ini apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua adalah satu perkongsian tentang macam mana cara kita sebagai umat Islam mempersiapkan diri kita menjelang bulan Ramadan. So macam yang kita tahu, Selasa depan insya-Allah 13 April kita akan menyambut bulan yang mulia ini. So saya rasa sangat relevan untuk saya kongsikan dengan anda semua dan anda pun mungkin tak sabar tertunggu-tunggu juga apa yang saya nak kongsikan untuk anda semua pada malam ini. So okey, untuk malam ini. Okey. So awal-awal ni saya nak tanya dengan anda, boleh tak kalau anda semua kongsikan pengalaman Ramadan anda pada tahun yang lepas, tahun lepas lah 2020. Kalau anda nak kongsikan, saya nak anda tuliskan dekat chat box dekat sana. So nanti saya akan tengoklah satu persatu mana yang ada berikan perkongsian dekat chat. So untuk saya pula, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda pengalaman saya semasa bulan Ramadan pada tahun yang lepas. Okey, so tahun lepas bagi saya semua orang pun boleh relate dengan apa yang saya alami sebab tahun lepas kita punya suasana bulan Ramadan tu tak sama dengan seperti sebelum-sebelum ini dalam konteks kita berpuasa semasa PKP. Yalah, sebab tahun lepas kita semua pun masih dalam PKP, awal-awal PKP lagi. So suasana Ramadan itu agak suram, agak hamba jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. So macam semua tahu kita masih PKP, bazar Ramadan pun tak ada, pergi ke surau atau masjid untuk solat tarawih pun tak ada. Semuanya kita duduk di rumah sahaja. So suasana tu agak kurang sedikit. So kalau macam saya pula sebagai seorang lelaki dekat rumah, saya diberi tanggungjawab untuk jadi Bilal semasa tarawih, jadi Bilal bidan terjun orang panggil. Kalau macam ayah saya pula jadi imam bidan terjun. So kami bergilir-gilir sebagai Bilal dan sebagai imam. So kalau sampai turn saya tu masa nak solat tarawih kan, nervous sebab sebelum ni tak pernah nak lead solat tarawih sendiri. Tiba-tiba kau PKP pula duduk rumah, merasalah jadi imam. Nervous tu memang tak payah cerita lah, walaupun dengan family sendiri, tapi lah sebagai imam kita kenalah lead solat tarawih tu dengan sempurna. Kalau tak nanti tak sah pula kan. So kalau sebagai imam saya sebab tak berapa hafal sangat surah-surah yang panjang-panjang, yang banyak-banyak ni, so kita bantailah ahli kelas tu, Qul Huwallah tu daripada awal sampai ke sudah. Okey, so itu pengalaman saya kalau dari segi solat tarawih tu lah. Tapi dari segi makan pula, syok lah. Sebab kalau macam saya sendiri sebelum ni, kalau sebelum ni sebagai seorang student, saya memang kalau universiti makanan tu sangat-sangatlah kadang-kadang sampai melebih-lebih. Kita makan seronok kan, sahur pun terjaga, buka puasa apatah lagi jangan cakap lah. Dengan suasana PKP pula masing-masing share resepi dekat Facebook, dekat Twitter, dekat TikTok. So memang pengalaman saya. So saya nak tengok sikit apa pengalaman yang anda kongsikan. Okey. Tahun lepas buka puasa ala kadar. Ya, masak sendiri. Perempuan. So kalau dekat dapur tu memang saya lah yang kena tolong ibu dekat dapur untuk menyiapkan juadah berbuka. Okey, so kebanyakannya yang cakap masak sendiri. Saya setuju. Okey, so
kita teruskan. Okey, so adakah anda dah bersedia untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini? So dah bersedia ke belum? Kalau macam saya rasa insya-Allah mungkin dah bersedia sedikit. Tapi selagi tak sampai bulan Ramadan tu kita tak tahu macam mana persediaan kita tu cukup ataupun tidak. So bila kita bercakap mengenai persediaan, ada banyak cara persediaan tersebut dari segi pakaian, jubah ke apa semua, dari segi makanan, kurma dah beli ke belum, dan lagi satu dari segi kesihatan kita ni. Kita satu aspek yang mungkin kita lepas pandang adalah kesihatan. Sebab apa kesihatan itu penting? Sebab kan masa bulan puasa ni kalau kita tak sihat, macam mana kita nak puasa? Kita tak boleh nak berpuasa, tak boleh nak berlapar. Dan kalau dari segi ibadah tu pula terbatas. Kalau macam tarawih tu kita mungkin tak larat. So anda semua perlulah pastikan anda berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini. Okey, so kita pergi ke pengertian puasa Ramadan. Apa maksudnya? So puasa Ramadan bermaksud menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari pada bulan Ramadan. Okey, so yang paling obvious semua orang pun tahu bila cakap pasal puasa, mestilah tak boleh makan, tak boleh minum masa siang. So saya yakin masa siang ni semua orang boleh buat. Kalau tak buat batallah puasa. Tetapi bila masuk je azan maghrib, waktu maghrib, bila dah boleh berbuka, dah boleh makan tu, itu yang saya risaukan. Bukan untuk anda je, saya sendiri pun risau sebab kita dah tahan lapar, tahan dahaga. Bila kita boleh makan tu, masa tu yang kita bantai semua yang ada depan mata kita. Okey, so dekat sini anda boleh tengok apa yang anda boleh faham melalui gambar ni. Kalau masa cakap tadi, masa bulan Ramadan kita kena jaga diri, tahan nafsu daripada makan dan minum. Kalau masa siang tu, kalau belah kiri tu gambar slipper toilet je padahal. Gambar slipper toilet warna kuning, ada kesan-kesan hitam kotor sikit. Kalau bulan-bulan biasa mungkin kita rasa gelilah tengok slipper ni kan. Tetapi kalau masa bulan Ramadan, slipper ni tadi dah nampak macam jagung lah. Masa tu lah mula terbayang makanan-makanan yang sedap-sedap. Dah mula dah nak fikir, aduh nanti petang nak buka apa. Kalau macam tadi saya pergi, saya ada khutbah dekat masjid di Puchong. Imam tu cakap, kalau masjid di Puchong tu ada tasik. Kalau bulan-bulan biasa, tasik tu nampak macam biasa je. Air pun taklah berapa bersih sangat, keruh juga dengan daun-daun semua. Tapi bulan puasa, tasik yang biasa tu tadi, kalau boleh kita nak pergi, nak cedok, nak minum air tasik tu. Itulah betapa hebatnya dugaan semasa bulan Ramadan. Benda yang biasa pun kita dah tak keruan dah. Okey, so sebenarnya ada banyak manfaat bulan puasa terhadap diri kita, dan lebih-lebih lagi kalau saya sebagai seorang nutritionist, manfaat dari segi kesihatan lah, dari segi sains. So sains sebenarnya dah menunjukkan bahawa puasa ni ada banyak sangat kelebihan. Ada 8 dekat sini. Yang pertama, boleh membantu menurunkan berat badan. Ialah bila kita dah tak makan, tak minum, kita of course lah berat kita akan turun bila kita punya kalori tak banyak daripada apa yang kita ambil seperti bulan biasa. Kedua, boleh membantu kawalan lemak dan kolesterol. So bila kita tak banyak makan, kurang yang masuk, kita punya lemak dan kolesterol lebih terkawal. Dapat membantu tingkatkan sistem penghadapan. Betul. So sebenarnya masa bulan puasa, bila kita tak makan, kita tak minum, semasa siang tu, kita memberikan peluang untuk perut kita ni, dalam 12 bulan tu, sebulan ni je sebenarnya dapat berehat. Yang lain tu je bekerja keras siang dan malam dengan kita pula bermacam-macam trend pemakanan sekarang. So bulan puasa ni lah dia dapat meningkatkan mutu kualiti perut kita. And then puasa juga dapat membantu meningkatkan fungsi otak. Kita sebenarnya lebih fokus. Kita boleh lebih fokus masa bulan puasa. Yang kelima, boleh membantu tingkatkan kesihatan jantung. Macam mana? Bila kolesterol dan lemak itu terkawal secara tak langsung, jantung pun berada pada tahap yang lebih bagus. Seterusnya, dapat kawal paras gula, dapat bantu proses detox dan dapat bantu tingkatkan imuniti. So ini semua telah terbukti macam mana puasa sebenarnya boleh memanfaatkan tubuh badan kita dengan syarat. Mungkin anda rasa macam, okeylah,
nak puasa sebab banyak sangat manfaat yang anda boleh dapat. Tetapi sebenarnya manfaat-manfaat ni hanya boleh anda rasa kalau ada dua syarat. Yang pertama, kalau anda amalkan pinggan sihat, dan kedua, anda makan mengikut keperluan, bukan ikut nafsu. Okey. Inilah dia. Inilah satu perkara yang kita tunggu-tunggukan untuk bulan Ramadan. Sangat excited kan? Lebih-lebih lagi saya yakin, sangat-sangat yakin sebab tahun lepas kita tak berpeluang untuk pergi ke bazar Ramadan untuk merasakan sendiri suasana meriah tu tadi. So tahun ni saya rasa kita boleh kan? Boleh pergi bazar untuk tahun ini. Tapi jangan lupa untuk jaga SOP semualah. So suasana bazar, beli makanan macam mana? Kau roti john, dia punya sos, dia punya mayonis tu pe. Kalau bulan biasa pun dah terliur, bulan puasa lebih terliur. Lepas tu ni ayam golek pula, ayam golek, ayam bakar, ayam percik. Ada ayam percik pasu, ada macam-macam jenis lah untuk orang kreatif kan. Untuk nak jual, nak berniaga. So sebenarnya jenis-jenis makanan ni tadi tak salah pun orang-orang dia berniaga, nak untung dia jual lah. Kita pula sebagai pembeli, kita beli. Kalau kita tak beli, siapa? Macam mana je nak untung kan? Tetapi ada cara dia macam mana makanan-makanan ni tadi kita boleh kontrol untuk menjadi lebih sihat kepada kita. Okey, so bila kita pergi bazar ni sebenarnya kita tak boleh nak kontrol apa yang kita beli. Kita boleh kontrol apa yang kita beli, tapi makanan itu tadi kita tak boleh nak kontrol sebab yang masak tu orang peniaga tu. Kita tak boleh nak, contoh kalau macam yang goreng-goreng, kita tak boleh nak kontrol minyak tu banyak ke nak kurang. Kan? So ini adalah trend pemakanan semasa bulan Ramadan yang kita boleh jumpa di bazar-bazar. Yang pertama, makanan yang berminyak, yang goreng dan semua yang bergoreng tadi. And then boleh dengar tak suara saya? Boleh And then tinggi lemak, bomboloni, donat lah, apalah. Ini semua adalah tinggi dengan lemak. Yang seterusnya tinggi dengan gula juga, air-air ni tadi. Kalau pergi bazar, inilah antara benda yang anda perasan dahulu. Kalau pergi dekat gerai air tu, dari jauh kita dah nampak bermacam-macam jenis colour kan. Kita pun bila sampai, kalau macam saya lah, sampai dekat depan gerai air tu, sampai abang tanya, "Dek, lama now fikir nak air apa nak beli ni kan?" Kita pun datang tu tadi nak beli air kelapa contoh. Tapi bila sampai depan tu, Allah, banyak pula pilihan. Tak tahu nak decide yang mana satu. And then tinggi dengan garam. So kalau macam roti john ke, macam kentang ke, semua makanan tu dah memang tinggi dengan garam. Disebabkan cara penyediaan dia tadi. So bila kita tambah sos, bila kita tambah mayonis, tambah cheese, memang lagi sedap. Saya yakin. Memang lagi sedap. Tetapi ya Allah, sebenarnya yang sedap itulah yang tinggi dengan garam, yang tinggi dengan lemak, tinggi dengan bermacam-macam, yang kurang sihat untuk diri kita. Okey, so bila kita makan makanan yang macam ni, akan ada kesannya terhadap diri kita. Bila kita makan macam-macam, kita mungkin boleh sembelit. Sebab apa? Sebab kita makan semua tu makanan-makanan tak ada sayur. So bila tak ada sayur, senanglah untuk sembelit atau cerit-berit. Cerit-berit tu bila kita makan makanan tu lah. Kalau bazar Ramadan kan dia dah siapkan awal. So bila kita datang, kita nak beli tu waktu-waktu dah nak dekat dengan azan. Dia punya tempoh makanan tu terbiar pun dah lama. So ada risiko untuk cerit-berit. Kembung perut ni terjadi bila kita makan banyak sangat. Makanan tidak terhadap ataupun dalam English je indigestion. Bila kita makan banyak sangat, kita telan angin sekali tau. So bila kita makan banyak dengan angin sekali masuk, itu yang jadi kembung perut dan makanan tidak terhadam. So bila ada kesan-kesan kesihatan ini, susah untuk kita sebagai umat Islam. Sebab apa? Sebab bulan puasa bila kita dah berbuka, masuk isyak, nanti kita nak tarawih pula. Tapi kalau bayangkan kalau kita dah sembelit, kita dah cerit-berit dengan perut senang, macam mana nak tarawih kan? Silap-silap kalau dah rukuk, dah sujud, dah tak bangun balik dah stay macam tu je, risau kadang-kadang kan. Okey, seterusnya ini kesan yang lain selain daripada kesan kepada usus dan perut kita.
pembaziran makanan. Sebenarnya isu pembaziran makanan ni mungkin kita terlepas pandang. Kita tak nampak sangat. Tetapi kalau anda boleh lihat, sebenarnya di Keratan Akbar. Okay, ini adalah Keratan Akbar pada tahun 2019 di mana di Bazar Ramadan, pembaziran makanan berlaku sehingga 200 kilogram setiap hari. Setiap hari tau. So kalau anda boleh bayangkan 200 kilo tu kita darab dengan 29 ataupun 30 hari bulan Ramadan. Berapa kilo dah tu? Banyak sangat. So makanan-makanan ni semua sebenarnya dibazirkan sebab apa? Sebab bila kita beli tu, kita ialah dah puasa, nafsu nak membeli tu banyak sangat. So kita bila makan sikit je dah kenyang. Lepas tu yang lebih tu, mungkinlah kita kononnya nak simpan untuk moreh ke apa, tapi last-last kita buang je. So inilah yang kita tak nak. Kalau boleh kita elakkan sebab membazir. So ini adalah pada tahun 2019. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lepas, pembaziran makanan berkurangan tanpa bazar Ramadan. So terbuktilah bazar Ramadan ni sebenarnya bagus. Sebab suasana tu meriah, dapat bantu orang untuk berniaga. Mana yang berniaga tu adalah duit untuk dibeli untuk persiapan raya kan. Tapi yang tak eloknya bila kita ni sebagai pembeli membazirlah pula. So terbukti bazar Ramadan tu sebenarnya ada unsur pembaziran makanan. Sebenarnya tak eloklah bulan puasa pula kalau boleh kita nak amalkan perkara-perkara yang baik je. Dan bila membazir tu sedikit sebanyak mungkin terkesan dengan kita punya amalan. Okey, teruskan. Okey, so saya dah mula masuk kepada tips amalan pemakanan sihat yang pertama di bulan puasa. So mungkin anda ramai yang confused. Yelah sebab bulan puasa kan siang tak boleh nak minum air. So macam mana nak cukupkan pengambilan air 8 gelas sehari yang kita selalu cakap tu? Okay, senang je cara dia. Kalau anda amalkan cara-cara ni, insya-Allah walaupun bulan puasa, kandungan air di dalam badan kita tu tak terganggu. Cara dia macam mana? 1 gelas selepas bangun sahur. Bangun-bangun je minum dulu. 1 gelas selepas sahur. Selepas sahur ni, jangan salah faham, selepas sahur, bukan selepas azan subuh. Kalau selepas azan subuh kan dah tak puasa dah. And then bila dah masuk waktu maghrib, bila azan je minum air segelas. Lepas tu solat maghrib dulu. Bila dah solat maghrib, minum lagi segelas. Okay. Lepas tu, lepas dah selesai buka semua, minum lagi segelas. And then kita dah pergi surau, kita pergi isyak, bawa air. Bila dah bawa air, lepas solat isyak tu minumlah segelas sebelum kita nak mulakan solat tarawih. Okay, so bila kita dah habis settle tarawih semua, minum air, gantikan balik air. Sebelum tidur pun minum lagi segelas. So dah cukup 8 gelas untuk sehari. So tak ada masalah lah kalau nak cakap air tak cukup tu. InsyaAllah kalau anda ikut cara-cara ni, mana yang takut terlupa boleh tulis. Nanti air itu tak akan terkurang walaupun kita berpuasa sebulan. Seterusnya, MBMV, apa benda lah pula Daniel cakap ni, MBMV kan. Okay, so sebenarnya MBMV ni ada maksud dia sendiri setiap perkataan, setiap huruf tu. M di sini bermaksud moderate, B adalah balance, M lagi satu adalah mindful eating, V itu adalah variety. So maksudnya apa? Sepanjang bulan puasa, apa yang anda perlu amalkan? Amalkan pengambilan secara sederhana. Moderate, sederhana. Balance, seimbang. Mindful eating, itu adalah kita bila kita makan, kita beringatlah makan berpada-pada. Dan variety itu tadi adalah pelbagai. So kalau contoh menu berbuka itu make sure ada nasi. So kalau kadang-kadang kita bila kita makan nasi, kita nak makan nasi je, sayur tak ada, ayam pun boleh berlebih, dah tak balance. So make sure sederhana, seimbang, kita makan beringat dan berpada-pada supaya tak membazir, dan makanlah makanan yang pelbagai. Jangan makan nasi je, sayur pun jangan lupa. Seimbang, make sure konsep MBMV ni anda terapkan. InsyaAllah anda boleh amalkan pemakanan yang lebih sihat. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, amalan semasa bersahur. So semasa bersahur, waktu yang terbaik adalah sekurang-kurangnya 30 minit sebelum imsak. Kalau masa sahur ni sebenarnya yang terbaik, lagi lambat lagi bagus kan orang cakap. Tapi saya faham, mungkin kalau macam ada orang
Dia jenis yang susah nak bangun ngam-ngam. Kadang-kadang dah set alarm pun, sekejap ya, boleh nam? Okey. Alright, so bila set alarm tu, kadang-kadang tak bangun. So dia nak kena bangun awal sikit, baru dia sempat untuk makan. So tapi yang terbaik adalah 30 minit sebelum waktu imsak. Dan kedua digalakkan semasa sahur tu tadi, ambillah kumpulan makanan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks tu macam mana? Karbohidrat kompleks tu adalah seperti roti, nasi dan juga oat. And then bila dah ambil karbohidrat kompleks macam nasi tu tadi, make sure ada juga protein dan fiber, serat. Kalau macam fiber tu sayur lah, sayur dan juga buah-buahan. Kerana apa? Bila karbohidrat kompleks dan protein ini tadi ada, dia dapat melambatkan proses pencernaan. Bila lambat proses pencernaan itu berlaku, makanan tu dapat berada di perut lebih lama, kita punya kenyang pun lebih tahan lama, tak adalah rasa lapar dengan secepatnya. And then, ini menarik. Semasa sahur, make sure elakkan pengambilan minuman berkafein, kopi ataupun teh. Kerana apa? Sebab kandungan kafein ni, dia adalah sejenis diuretik. Diuretik ni apa? Diuretik ni dia akan menyebabkan badan kita buang air. Sebab tu kalau anda perasan, kalau anda minum kopi, bila minum kopi je, jenis nak pergi ke toilet je macam nak buang air. Sebab diuretik ni tadi dalam kafein tu, dia akan menyebabkan badan kita nak buang air dengan lebih cepat. Selain kafein, makanan-makanan yang masin pun boleh meningkatkan rasa dahaga. Sebab air tu tadi dia jadi kurang. Sebab tu, kalau masa sahur, makanan masin tu kalau boleh kurangkan, minuman berkafein seperti kopi pun tak digalakkan semasa sahur. Okay, settle bab sahur. Kita pergi bab berbuka pula. So, semasa berbuka, macam mana disarankan untuk kita ambil makanan ringan terlebih dahulu? Makanan ringan ni macam mana kan? Makanan ringan ni contoh yang paling senang adalah kurma lah, buah kurma ataupun kuih-kuih. So, bila azan je maghrib, Allahu Akbar je, kita make sure ambil kurma dulu ataupun kuih dahulu, jangan bantai nasi terus. Relax dulu. Perut kita pun nanti akan terkejut kalau kita ambil makanan berat terus. And then pastikan pengambilan air tadi adalah cukup. Nak pastikan air itu cukup macam mana? Macam yang saya cakap tadi, 8 gelas tu sebelum sahur, selepas maghrib, selepas solat maghrib dan lain-lain lagi. Okay, and then satu lagi, menarik juga, masa berbuka puasa ni, kalau boleh kurangkan atau elakkan terus makanan-makanan pedas dan berempah. Kenapa? Makanan pedas dan berempah ni tadi dikuatiri boleh menyebabkan perut kita tak selesa. Kalau lebih-lebih lagi untuk orang yang ada perut sensitif, dia akan senang untuk perut tu memulas. Kenapa dia senang je sebenarnya? Perut kita ni, dia ada asid tau. Kita panggil dia sebagai gastroacid. Asid dalam perut lah. So bila kita tak makan, sebab kita berpuasa, bila kita tak makan, perut kita ni akan keluarkan asid, itu akan keluar dengan lebih. Bila asid dalam perut tu keluar, bila sampai waktu berbuka pula, bila kita buka puasa, kita makan lagi dengan makanan-makanan pedas dan berempah. Makanan pedas dan berempah ni sebenarnya adalah acidic. So bila asid, tambah lagi asid, agak-agak apa jadi? Sakit perut lah. Sebab tu, kalau berbuka jangan makan makanan yang pedas terus. Kalau boleh, makan makanan yang lain dahulu. Yang boleh buat kita punya perut tu relax dulu. Okay, and then elakkan mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak. Masa cakap tadi, jangan makan banyak terus. Sebab apa? Bila makan secara banyak terus, kita punya perut akan berlaku indigestion ataupun makanan tadi tidak dapat dihadam secukupnya. So bila tak terhadam, mulalah rasa pedih ulu hati, rasa perut memulas, rasa perut berangin dan bermacam-macam lagi. Dan secara tidak langsung boleh memberi efek kepada anda untuk beribadah. Yang tu yang kita tak nak. And then asingkan makanan untuk berbuka dan murid. So kalau macam saya, bila saya pergi bazar Ramadan, ialah kita beli sekaligus kan. Tapi bila berbuka tu kalau boleh asingkan makanan untuk berbuka dan makanan untuk murid. Sebab kalau kita nampak banyak depan mata, banyaklah yang masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam perut. So kalau boleh asingkan terus makanan untuk berbuka dan makanan untuk murid. Supaya kita punya portion tu tadi lebih seimbang dan lebih sihat. Sebab tu saya cakap tadi, bila kita ambil makanan tu, MBMB, moderate, balance, mindful eating dan juga variety. Okay,
Seterusnya, bagaimana Avail iFood boleh membantu anda? Okey, Avail iFood boleh membantu macam mana? So, kandungan dalam Avail iFood tadi dia ada rumput gandum, dia ada gandum dan dia juga ada sekam benih psyllium, psyllium khas kalau dalam nama English dia. So, ketiga-tiga kandungan ini dia tergolong dalam kelompok karbohidrat dan juga serat. Bila karbohidrat kompleks dan serat itu tadi, dia dapat membantu memberikan kesan kenyang yang lebih lama kepada perut kita. Dia karbohidrat kompleks tadi, dia berada dalam perut, mengambil masa yang lebih lama untuk dicerna. So, bila lebih lama, kenyang pun lebih lama. And then serat macam biasa, kalau mana yang tak tahu, kandungan serat di dalam sayur, di dalam buah itu penting disebabkan bila serat itu ada, dia dapat memberikan kesan yang bagus di mana kita punya sistem pencernaan menjadi lebih lancar. So, bila perut kita lebih lancar, masalah-masalah macam sakit perut tadi dapat dikurangkan. Itu yang bagus iFood ni. Tiga-tiga kandungan ni sangat-sangat bagus. Seterusnya selain daripada gandum tadi, iFood juga dia kaya dengan khasiat yang seimbang. Dia well balanced sebenarnya. iFood ada karbohidrat, iFood ada protein, lemak lemak pun dia ada juga. So bila ada ketiga-tiga ini, dia punya khasiat nutrisi tu tadi adalah seimbang. So bila seimbang, anda tak perlu risau untuk ambil lah. Mungkin kalau macam mungkin ada yang risau, ambil iFood ni cukup ke? Boleh tak kalau tambah dengan ayam ke daging? Yelah sebab protein kan, kita mungkin tak tahu protein dalam iFood tu ada ke tidak. Sebenarnya iFood kita kaya dengan protein kacang soya, sangat bagus, dan juga ada kolesterol iaitu sejenis susu yang kualitinya sangat hebat, dan juga ada khasiat dan enzim daripada pelbagai gabungan buah-buahan. So jangan risau kalau anda ambil iFood kenyang lebih lama sebab apa? Ada kandungan karbohidrat kompleks dan serat, dan anda juga dapat nutrisi yang seimbang daripada kacang soya, kolesterol dan juga gabungan jenis khasiat dan enzim ini tadi. So jangan risau, anda boleh ambil iFood. Ini dia. Kajian menunjukkan kumpulan makanan seperti karbohidrat kompleks dan protein rendah biological value mampu mengurangkan rasa lapar. Macam mana? Macam saya cakap tadi, konsep dia sama je untuk dua-dua ni. Karbohidrat dan protein rendah biological value ini konsep dia sama. Semakin kompleks karbohidrat itu tadi, semakin lama masa akan diambil untuk makanan itu dicerna. Kalau protein pula, protein ni ada value BV dia, okay? Bukan Evelyn je ada BV, protein pun ada BV dia sendiri. Kalau macam protein, semakin rendah value BV dia, semakin lama masa akan diambil untuk protein itu dicerna. Semakin lama masa diambil, semakin lamalah rasa kenyang itu ada dalam diri anda. So, iFood ni dia akan memerlukan masa yang lebih lama untuk dicerna disebabkan kandungan ini tadi, dan badan anda akan mengguna pakai pada kadar yang lebih perlahan. So badan kita pun akan guna nutrisi-nutrisi itu tadi dalam kadar yang slow and steady. So kenyang pun lebih lama. Okey, faham Kalau tak faham, boleh cakap dekat chat. InsyaAllah saya akan cuba fahamkan. Okey, so untuk malam ini, bukan iFood sahaja yang bermakna untuk anda. Okay, so Ramadan, bulan puasa akan lebih bermakna bersama Avail. Macam mana lah pula? Macam ini cara dia. Ini saya kongsikan dengan anda. Okay, wow. Ada 4 produk terus. So, ini adalah satu set package yang anda patut ambil semasa bulan puasa. Keempat-empat ni kalau boleh anda wajib ambil. Kenapa? Sebab ia adalah satu set yang sangat sesuai diambil ketika bulan puasa. Macam mana? Kalau Avail Green Fit, semua tahu Green Fit ni bila makannya terus membuang, lancar sangat. So Green Fit dapat membantu menjaga fungsi usus anda. Kedua, iFood, macam saya cakap tadi lah, iFood dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga, Avail Chlorophyll. Kalau anda minum chlorophyll, apa yang anda akan rasa? Cuba beritahu saya. Kalau macam saya, bila minum je chlorophyll, terus rasa segar sebab ada rasa mimpi.
dan terus rasa bertenaga. So klorofil itu tadi dapat mengelakkan rasa mengantuk dan rasa lesu. Okey. Yang keempat, yang terakhir adalah Avail A Cafe. Produk kopi tongkat ali yang sangat sedap daripada Avail. Membekalkan tenaga dan kesegaran. Bila minum je A Cafe terus wow, re-energize balik. Saya ni bertenaga ni sebab tadi saya minum A Cafe lah. Okay, so saya dah minum A Cafe ni dan kalau saya bandingkan dengan kopi-kopi mahal yang kafe-kafe hipster kat luar tu sebenarnya tak ada beza pun. Walhal A Cafe kita ni lagi sedap dan lebih tak semahal harga-harga kopi hipster di luar tersebut. So, kalau anda nak lebih segar, nak lebih kenyang, lebih bertenaga dengan perut usus yang lebih sihat, tak ada masalah pencernaan, anda wajib ambil keempat-empat produk ini tadi. Dan kita ada harga yang lebih special untuk anda. Nak tahu lebih lanjut, sekejap lagi saya kongsikan dengan anda macam mana. Okey, so cara pengambilan sepanjang bulan Ramadan macam mana nak ambil? Okey, so untuk iFood adalah sesuai untuk anda ambil satu sachet iFood semasa sahur. Okey, so masa sahur tu tadi bila dah settle makan nasi ke, bubur ke, mi ke ataupun tak kisahlah makan apa-apa, dah makan kurma 3 biji, make sure pergi bancuh sekali satu sachet iFood. InsyaAllah anda akan lebih kenyang dengan lebih lama. Seterusnya, bila dah masuk waktu azan maghrib, dah boleh berbuka, ambil satu A Cafe tadi, bancuhkan, minum. Terus rasa bertenaga dan anda tak akan mengantuk dah semasa terawih nanti. Dan selain daripada A Cafe, semasa terawih ataupun sebelum terawih, anda boleh juga amalkan satu sachet klorofil, bancuhkan dengan air mineral, air kosong, satu botol. 500 boleh, 700 boleh. Kalau orang yang suka air banyak, 1 liter pun boleh, tak ada masalah. Minumlah klorofil sebelum terawih, baru anda rasa bertenaga, baru rasa segar dengan dia punya rasa minti, rasa berangin itu tadi. Dah settle terawih, dah nak tidur, sebelum tidur, sebelum niat puasa untuk esoknya tu, bancuh lagi satu green feed, minum green feed, insyaAllah kita bangun masa sahur nanti kita akan membuang, pembangunan kita akan lebih lancar, insyaAllah usus kita dapat berfungsi dengan lebih baik. Usus itu adalah sangat penting sebab macam lebih-lebih lagi pada bulan puasa sebab kita tak boleh nak tipu. Memang masa bulan puasa kita cakap je kita puasa tapi sebenarnya kita ambil makanan tu lebih daripada bulan-bulan yang biasa. Itu untuk saya lah, kalau untuk orang lain saya tak tahu. So saya beri peringatan untuk saya dan saya memperingatkan untuk anda semua juga. Kita saling meremindkan. Okay, so ini adalah cara-cara untuk anda ambil produk semasa bulan puasa. Okay, so saya boleh teruskan Alright. Okay, so ini adalah contoh menu yang anda boleh amalkan semasa bersahur. Okay, untuk nasi, boleh ambil sebanyak 1 hingga 1,5 cawan nasi. Banyak mana anda boleh tengok dekat situ. 1 cawan, tambah lagi 1,5 cawan nasi putih. Kalau beras perang lagi elok. Lebih-lebih lagi kalau orang ada diabetes, beras perang lagi elok lah. Okay, so nasi make sure banyak ini. Sayur make sure ada. Masa cakap tadi, kita kena variety. Sayur pun kena ada. Banyak mana sayur, 1 cawan sup sayur. 1 cawan pun dah cukup. Okey, kalau ulam-ulaman boleh ambil, kalau ulam-ulam 1,5 ke. Lepas tu mesti ada protein. Protein itu penting. Kalau ada protein anda lebih kenyang lebih lama. Protein macam ikan boleh, ayam pun boleh, tak ada masalah. Daging ke, kalau ekstra lagi kambing. Sahur-sahur kambing, dahsyat tu menu. Okey, so make sure nasi ada, protein ada, buah ada, buah betik. Kalau tak ada buah betik tak ada masalah. Buah kurma pun boleh. Buah kurma lebih elok lah. Ini contoh sahaja. Kalau macam buah kurma banyak mana? Kalau buah kurma boleh ambil sebanyak 3 biji semasa sahur, 3 biji masa berbuka, total 6. Tapi kalau macam kita lebih ganjil kan, ambil lah 3, 4 ataupun 4, 3. Kemudian ada air kosong masa sahur, make sure ada air kosong. Dah settle semua, bancuh lagi satu paket iFood dan minumlah iFood tu tadi supaya kita dapat rasa kenyang lebih lama semasa bersahur. Sahur tu penting. Sebab kalau kita tak sahur, memang confirm lembik nanti. Nak buat kerja pun tak boleh. Kalau macam saya, memang wajib ambil nasi. Kalau tak makan nasi, memang saya akan lemau sepanjang hari. Okey, settle sahur. Ini adalah contoh menu untuk berbuka.
Mungkin anda nampak macam, ya Allah sikitnya betul ke dia ni, buka makan ni je. Jangan risau. Ini adalah menu selepas azan maghrib. So lepas azan, makan kurma 3 biji, make sure ada air manis, air buah ataupun air kafe, dan kemudian ada satu sup sayur, ada kuih, masa saya cakap tadi lah, untuk berbuka, ambil makanan ringan terlebih dahulu, kurma dan kuih-kuih. So, lepas dah settle makan ni, pergilah solat maghrib dulu. Dah sembahyang maghrib, lepas tu baru makan balik. Jangan risau, takkanlah saya kejam sangat, tak bagi anda untuk makan banyak untuk berbuka kan. So jangan risau, lepas dah settle solat maghrib, tambah lagi makan. Untuk nasi, boleh ambil setengah cawan nasi, boleh ambil, make sure ada sayur. Kalau contoh dekat sini, satu cawan kangkung goreng. Kalau bukan kangkung goreng, sayur sup air pun boleh, sayur salad pun boleh. Tak kisahlah apa jenis sayur pun, asalkan anda ada ambil sayur. Lepas tu, make sure ada protein. So, senanglah nak faham. Untuk berbuka, ada karbohidrat, nasi, ada protein ayam dan ada sayur. Make sure seimbang, portion itu sederhana, pelbagai dan juga kita makan beringat, mindful eating. So make sure ada buah, kena ada air kosong dan ada AKF dan juga ada klorofil. AKF tu tadi boleh ambil selepas azan maghrib, boleh minum terus, ataupun anda nak relax dulu, ambil AKF selepas solat. Dan klorofil, nak solat tarawih mesti ambil. Kalau tak, nanti tarawih imam baca apa pun kita tak dengar sebab kita fikir nak tidur je, ngantuk kan. Lebih-lebih lagi kalau dapat imam yang baca surah panjang-panjang yang buat 20 rakaat pula, Allah, nak tunggu habis tu seksa kadang-kadang kan. Tapi kalau klorofil, insya-Allah ibadah anda akan lebih khusyuk, lebih diterima, lebih sempurna, insya-Allah. Okey. So ini adalah selepas solat Isyak dan tarawih, atau kita lebih famous kita panggil sebagai moreh. Lepas moreh boleh ambil, tak ada masalah. Yang penting kita jagalah. Kita jaga apa yang kita boleh kontrol. So untuk moreh nak makan macam mana? Ni satu cawan bubur kacang. Bubur kacang ada, ambillah air kosong. Baru kita punya keperluan air sehari itu cukup. Dan saya cakap tadi, jangan lupa untuk bancuhkan, shakekan satu paket Greenfield supaya macam-macam makanan yang kita dah ambil tadi tu dapat usus kita bekerja dengan lebih baik, lebih lancar bila ada Greenfield, disebabkan kandungan serat dalam Greenfield itu tadi yang sangat-sangat bagus untuk usus kita terutamanya. Okey. Ni apa benda pula ni? Ini yang saya cakap tadi. Package untuk Avelian semasa bulan puasa. Khas untuk anda supaya anda dapat berada pada bulan Ramadan dalam tahap kesihatan yang lebih sempurna. Ibadah anda dapat dilakukan dengan lebih baik. Untuk iFood dapat memberikan kekenyangan yang lebih optimum, dapat memberikan nutrien seimbang yang diperlukan oleh tubuh badan. Kalau iFood, masih cakap tadi, satu sachet setiap kali sahur. Dan khas untuk anda, purchase with purchase PWP, satu kotak Avel iFood dengan harga 100 sahaja. Sebenarnya jimat banyak Kalau anda kira semula memang jimat banyak. 100 untuk satu kotak Avel iFood. Ada lagi ke? Of course ada. Kita ada untuk keempat-empat produk ni. Untuk Avel Greenfield, boleh lawaskan pencernaan, boleh meningkatkan penyerapan nutrisi. Satu sachet sebelum tidur. Okey, so kalau untuk Greenfield, PWP 3 kotak, harga sama, 100 juga. And then, ada juga Avel Klorofil. Yang saya cakap tadi, wajib minum sebelum tarawih. Kenapa? Dapat memberikan tenaga setiap kali beribadah tanpa rasa mengantuk. Macam mana, banyak mana, satu sachet sudah cukup. PWP, 3 kotak Avel E-Klorofil dengan harga yang sama, RM100 juga. And then, jeng, satu lagi, saya tak lupa Avel A Cafe, kita punya kopi yang sangat sedap, berkualiti, taraf antarabangsa. Jangan risau, sangat, kalau minum tu memang kau betul lah dengan dia punya buih-buih tu kan, memang syahdu. So A Cafe dapat membekalkan tenaga yang
segar, dapat memberikan tenaga yang tinggi dan memberikan kesegaran yang bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa tau kopi ni. Nampak je macam kopi murah ni, kopi kampung ni. Anda silap kalau anda cakap macam tu. Try dulu, confirm tak nak cuba yang lain. So harganya adalah 120 PWP 10 kotak Avail A Cafe. Dan of course ada term and condition je. So kalau anda confused apa syarat-syarat untuk anda purchase with purchase dan dengan harga sebegini, kalau anda confused, anda boleh terus pergi ke Facebook dan website Avail Beauty. Dekat situ kita dah ada tulis apa T&C yang anda perlu ikut untuk anda dapatkan purchase with purchase ini dengan harga sebegini. Dan anda nampak tak? Ada sampul raya kan? Saya letak gambar sampul raya tu bukan saja-saja. Kalau anda beli, setiap pembelian, setiap resit. Okey, khas untuk Avail Brand Entrepreneur, anda layak untuk dapat satu set sampul raya yang limited edition. Saya cakap dekat sini, limited edition. So, kalau anda nak dapat, cepat-cepatlah beli package ini, PWP ini. Okey, so ini adalah satu checklist sebelum checklist semasa bulan Ramadan. Okey, so checklist ni tadi, adakah anda sudah bersedia? Yang pertama, kurma. Dah ada tak kurma kat rumah? Kalau kat rumah saya balik kerja semalam tengok housemate saya dah beli kurma siap-siap. Dia dah excited nak puasa kan. Padahal nanti sahur tak tahulah bangun tidak. Tapi kurma wajib ada. So kurma check. Kemudian keperluan kita, pakaian kita untuk beribadah, jubah. Kalau untuk lelaki yang berjubah, kurta atau baju Melayu. Yang untuk orang perempuan, masa inilah nak ada telekung baru ke, baru semangat sikit kan nak tarawih, nak beribadah, nak khatam Al-Quran. Sejadah pun mungkin sejadah baru. So checklist ini, second checklist, dah check ke belum Al-Quran? Kita punya kitab, kita nak, kalau untuk orang-orang lelaki ataupun orang perempuan sekali, lepas tarawih mesti nak tadarus Al-Quran, make sure ada, tak kisahlah besar ke kecil ke, tapi kena ada, barulah kita dapat baca dengan lebih sempurna. So, dan kemudian yang saya nak fokuskan dekat sini iaitu Avail Health Food, suplemen daripada Avail, yang 4 tadi. So, checklist Ramadan anda akan complete kalau anda ada keempat-empat ini. Kurma, keperluan solat, jubah, telekung, sejadah, Quran wajib ada, pasti ada, dan Avail Health Food. 4 Avail Health Food tadi, anda ada ke tidak? Kalau anda ada, Ramadan anda lebih bermakna. Okay. Avail Green Fit, Avail Chlorophyll, Avail AKF, dan juga Avail, apa satu lagi? Satu tinggal. Green Fit, Chlorophyll, AKF, iFood. iFood. So make sure anda ada keempat-empat ini. Okay, so sebelum saya akhiri saya punya sharing untuk malam ini dan sebelum saya paskan semula kepada MC Nutritionist Fahana, so sama-sama kita berdoa, mohon diberkati pada bulan Rejab, Syaban supaya kita dapat ditemukan dengan bulan Ramadan. Okay, so masa saya pergi solat Jumaat siang tadi, imam tu pesan, dia cakap macam inilah. Dia faham dan dia tahu semua orang umat Islam sangat excited, tak sabar-sabar untuk kita memasuki bulan Ramadan. Jelah, kalau hari ini dah Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari je lagi sebelum kita memasuki bulan Ramadan. So saya memang sangat-sangat percaya kita semua excited sebab Ramadan kali ini insya-Allah suasananya berbeza dengan tahun lepas, lebih meriah insya-Allah, lebih ihya Ramadan itu lebih diimarahkan. So tetapi kita tak sampai lagi bulan Ramadan. So sama-samalah kita baca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan. So, insya-Allah kita semua dipanjangkan usia, diberi kesihatan, diberikan peluang untuk berjumpa lagi sekali dengan bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan dalam masa 3 hari lagi insya-Allah. So, kalau anda semua yang masih menyediakan persediaan nak menyiapkan diri supaya saya doakan sama-sama kita berada dalam keadaan yang terbaik sebelum kita sampai ke bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan ni kita dah tak fikir benda lain dah. Kita fokus kita untuk top up balik kita punya amal ibadah lah. So, itu saja daripada saya.